Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang hadir dalam forum kali ini walaupun secara online saja. Okey, sebelum itu tajuk ini bertajuk berkaitan Daulah Fatimiyah. So pada hari ini insya-Allah saya telah membawa 3 orang yang hebat dan kami akan mengupas dan membincangkan tajuk berkaitan Daulah Fatimiyah. Apa itu Daulah Fatimiyah? Takkan kita tahu kat Malaysia, kerajaan dekat Asia Tenggara ni. Macam contoh macam kerajaan agraria maritim. Tapi kerajaan agama sendiri kita tak tahu. So mungkin kita tahu, ada yang tahu, hanya tahu kerajaan Abbasiyah, Uthmaniyah, tapi Fatimiyah ni macam baru dengar kan. Tapi sebenarnya kita kena tahu sebagai umat Islam, kita kena tahu apa sejarah latar belakangnya. So saya lupa memperkenalkan nama saya, dan nama saya adalah, saya moderator nama Ahmad Syarif Fahmi bin Fakun Nakwi. Nombor matrik 052223 dan daripada kos pengajian Islam dan sejarah tamadun Islam. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput panel yang pertama. Speaker yang pertama, sahabat saya akan menceritakan berkaitan apa itu Daulah Fatimiyah ni. Bilanya hadir. Okey, saya serahkan kepada saudara Hashir Muhammad Harun. Hashir Harun. Okay, terima kasih kepada moderator saya iaitu Ahmad Syarif Fahmi. Okay, sebelum saya mulakan, saya memperkenalkan nama saya iaitu Muhammad Hashir bin Harun. Nombor matrik 052252 dari kos Sejarah Tamadun Islam, pengajian kontemporari Islam. Okay, saya akan bercerita dan mengupas tentang pendahuluan. Okay. Dalam arus globalisasi ini, satu perjalanan sejarah peradaban Islam telah menukilkan bahawa dinasti Fatimiyah sebagai salah satu dinasti Islam pada abad ke-10. Kalau kita tahu, mereka telah membuat satu prestasi yang sangat cemerlang dalam sejarah peradaban dunia Islam. Ubaidullah Al-Mahdi iaitu cucu Ismail bin Ja'far As-Siddiq merupakan insan yang telah membina satu dinasti iaitu dinasti Fatimiyah, dan ia tergolong dalam pengikut Syiah Ismailiyah. Apa yang dimaksudkan dengan Ismailiyah? Ismailiyah adalah satu mazhab Syiah yang mempercayai bahawa Ismail merupakan imam yang ketujuh setelah Imam Ja'far As-Siddiq. Pada pemerintahan semula berada di Tunisia dengan ibu kota Kairouan. Kemudian mereka berpindah ke pusat yang lain iaitu ke Kairo, Mesir pada tahun 972 hingga 1171 Masih. Dinasti ini merupakan dinasti Syiah Ismailiyah yang pertama kali lahir, diiringi lahirnya dinasti Bani Buaih di Baghdad dan di belakangnya kerajaan Safawi di Persia. Walaupun pada saat munculnya dinasti Fatimiyah ni, kalau kita cakap, ia sebenarnya menjadi musuh pada dinasti Bani Abbas di Baghdad dan juga dinasti Bani Umayyah di Sepanyol. Dinasti Fatimiyah ni juga membuktikan prestasinya yang sangat hebat pada dunia Islam pada masa itu, di masa yang klasik, maksudnya pada masa yang lama. Hal ini juga membuktikan bahawa pusat peradaban Islam klasik bukan sahaja di Baghdad, Sepanyol dan Samarkand, tapi juga di Mesir di bawah kepimpinan Syiah. Setelah kelahiran agama Islam masa Rasulullah SAW, sejarah peradaban Islam melewati masa-masa kekhalifahan. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah terpecahnya dinasti kekhalifahan menjadi dinasti-dinasti yang kecil di barat dan di timur. Dan kemudiannya lahirlah dinasti Fatimiyah sebelum dikuasainya kembali oleh dinasti Abbasiyah sampai akhirnya direbut oleh bangsa Mongol iaitu di bawah pimpinan Hulaguhan. Kemudian dinasti Fatimiyah ini juga yang merupakan dinasti Syiah dari Islam dan tugasnya sebagai penyaing bagi penguasa dunia Muslim iaitu di dinasti Abbasiyah, Baghdad di Timur Tengah. Okay, dan dinasti Umayyah di Sepanyol. Ia juga merupakan sebuah fenomena yang selayaknya dikenali oleh umat Islam. Demikian juga kejayaan yang telah dilakukannya baik dalam hal kehidupan masyarakat dan sistem pentadbiran, pengembangan pengetahuan, seni serta sina bina sehingga ke zaman kemunduran yang terjadi kerana ada sebab-sebab. Kekhalifahan Fatimiyah merupakan punca terhadap perpecahan wilayah pada pemerintahan Abbasiyah pada abad yang ke-9. Dinasti Fatimiyah ini juga telah didirikan oleh Said bin Hussein yang ada kemungkinannya adalah merupakan keturunan ketua pengasas kedua mazhab Syiah Ismailiyah. Di samping itu juga, selain dinasti Fatimiyah, terdapat juga daerah
yang pada mulanya berada di bawah pengesuatan kekuasaan Abbasiyah. Tapi dia menyatakan melepaskan diri mereka dan mengambil keputusan untuk berdiri secara sendiri yang kita panggil iaitu pemerintahan secara autonomi. Di antara daulah-daulah yang dimaksudkan ialah daerah yang berbahasa Persia iaitu dinasti Tahiriyah, Khorasan, di Khorasan, Safariyah di Fars, Samaniyah di Transonia, Sajiyah di Azerbaijan serta Buwaihiyah. Kemudiannya dari yang bangsa Turki iaitu Suluniyah di Mesir, Hidin di Turkistan, Ghaznawiyah di Afghanistan dan Bani Saljuk yang kemudian yang dapat memiliki Baghdad pada tahun 1037 Masihi. Dan selain itu juga terdapat juga beberapa dinasti-dinasti yang lahir melepaskan diri dari pemerintahan Abbasiyah, di antaranya dari yang berbahasa Kurdi dan Arab. Pada mulanya yang kita nak tahu iaitu Syiah Ismailiyah ini tidak menonjolkan diorang punya gerakan secara jelas. Akan tapi kala itu pada masa Abdullah bin Maimun yang kemudiannya menyusun kekuatan teologinya sebagai gerakan politik untuk mendirikan dinasti Fatimiyah. Selepas itu dengan usaha dan lelahnya, salah satunya dengan mengirim pendakwah ke segenap wilayah penjuru Muslim untuk menyebarkan ajaran Ismailiyah iaitu Syiah. Dan dengan sebab inilah yang pada akhirnya menjadi latar belakang dinasti Fatimiyah. Ibu kota yang pertama dinasti Fatimiyah ialah Gharqadah, sebuah kota di sebelah tenggara sekitar 10 mil iaitu 10 batu dari kota Qairawan. Setelah dibuat pengeraan tentang kota Qadah ni yang kita nak tahu, ia terlalu hampir dengan kota Qairawan. Maka dengan itu pusat pemerintahan dinasti Fatimiyah dipindahkan ke kota Al-Mahdiyah. di antara kejayaan yang kita boleh yang kita boleh dapat pada masa dinasti Fatimiyah adalah kegemilangan dalam bidang ekonomi dan berkembang pesat juga adalah Masjid Agung Al-Azhar yang kemudian menjadi lembaga pendidikan universiti di Cairo. Kalau kita nampak zaman sekarang banyak lepasan STPM ataupun SMA yang diorang mohon untuk belajar di Universiti Al-Azhar iaitu di Cairo, yang kat Mesir maksudnya. Pembangunan pusat pembelajaran Dar al-Ilm yang juga melakukan pengkajian ilmu-ilmu keislaman, astronomi dan perubatan yang juga merupakan bahagian penting dari kejayaan. Kat situ juga diorang dekat Universiti Cairo, dekat Al-Azhar, diorang juga melakukan pengajian tentang ilmu keislaman, tentang astronomi, tentang perubatan yang di situ yang terletak ni Universiti di Cairo tu merupakan lubuk ilmu bagi setiap orang yang nak belajar tentang keislaman dan tentang apa yang kejayaan yang dibawa oleh umat Islam pada waktu dahulu. Okey, saya rasa sampai di sini saja perkongsian saya tentang apakah itu dinasti Fatimiyah, bilakah lahirnya dan siapakah yang menubuhkan dinasti Fatimiyah. So, saya serahkan semula kepada moderator iaitu Ahmad Syarifah. Okay, terima kasih saudara Hashir atas perkongsian berkaitan apakah itu Daulah Fatimiyah. Terima kasih saudara Hashir. Okey, saya nak ceritakan, ambil sedikit apa yang dikatakan oleh saudara Hashir, iaitu Daulah Fatimiyah ni pada awalnya orang kata apa, dicipta macam dikenalkan daripada Sa'id bin Husain al-Samaniyah ataupun dikenali sebagai Ubaidillah al-Mahdi. Okey, pertamanya Ubaidillah al-Mahdi ni dia mendapat kekuasaan Abbasi dia terpisah daripada kekuasaan Abbasiyah selepas menumbangkan gubernur Abdullah di Afrika. So kerajaan Fatimiyah ni dia masuk Mesir pada ketika pemerintahan Khalifah Al-Mu'iz, iaitu khalifah yang keempat dari saya untuk Daulah Fatimiyah. Dan saya nak tambah sedikit yang bahawa Daulah Fatimiyah ni diambil daripada nama anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Fatimah. Fatimah Az-Zahra, nama ini diambil. Okey, seterusnya kita akan masuk tajuk seterusnya sebab kita nak tengok zaman kegemilangan. Bagi saya kegemilangannya daripada segi ekonomian bagi dinasti Fatimiyah ni. So jadinya saya menjemput panel kedua untuk menceritakan berkaitan faktor-faktor kegemilangan perekonomian Daulah Fatimiyah. So saya menjemput di panel yang kedua sahabat saya
sangat hebat dalam bidang sejarah. Dipersilakan Saudara Syahrul Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Aiman bin Samsudin, memetik 05 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi dinasti Fatimiyah. Yang kita semua tahu kan, dinasti Fatimiyah kan merupakan salah satu dinasti yang terbesar dalam dunia Islam selepas dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Umayyah di Andalusia. Dia punya faktor mempengaruhi kemajuan ekonomi dinasti Fatimiyah. Yang pertama, jadi faktor sebab perpindahan pusat pemerintahan dari Tunisia ke Kairo, Mesir. Sebab apa dia pilih Kairo, Mesir? Sebab Kairo, Mesir ni dia ada dua aspek latar belakang. Yang pertama, aspek politik. Mesir ni bagi diorang aspek politik kenegaraan. Mesir terletak di luar wilayah yang strategik menurut peta politik. Daerah tersebut berdekatan dengan Syam, Palestin, Hijaz. Dia letak tempat dia tu betul-betul strategik untuk dia mempengaruhi politik sebab dia dekat-dekat dengan daerah-daerah yang lain kan. Yang kedua, perekonomian. Sebab kedua, Mesir ni jadi tempat strategik sebab dia ekonomi bagus sebab alam flora dia yang subur. Jadi lintasan daerah perdagangan yang strategik ke India melalui Laut Merah, ke Itali dan Laut Tengah Barat. Sebab dia kalau kita tahu kan, kat sana pun ada Sungai Nil. Lepas tu orang berdagang semua zaman dulu berdagang kan ikut laut kan. Dia orang lalu Sungai Nil. Jadi tempat dia strategik untuk pedagang-pedagang lalu apa semua. Lepas tu yang kedua pula, penggalian sumber pemasukan ekonomi dalam segala bidang. Pertama, pajak. Pajak ni pemasukan utama kewangan kerajaan dinasti Fatimiyah berasal daripada pajakan, pertanian dan peternakan. Hal ini kerana Mesir merupakan wilayah yang subur dan kaya dengan binatang ternakan seperti kibas, kambing dan unta. Dia pajak Yang kedua, Al-Jawali dan Jizyah. Al-Jawali atau Jizyah ni dia pungutan yang diwajibkan kepada orang kafir zimmi yang tinggal dalam Islam yang merdeka, balik tapi tidak diwajibkan kepada wanita dan kanak-kanak. Jizyah diambil kira sebagai pembiayaan perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebiasaan untuk menjalankan perkara keagamaan. Kita dah tahu kan, daripada sebelum dinasti ni pun dah jadi kan. Macam orang kafir zimmi yang menetap dalam negara Islam, kita akan ambil dia macam jizyah ni untuk kita jaga dia. Lepas tu diorang bagi kita jizyah, diorang bayar jizyah. Sebab dia duduk dalam negara kita jaga keselamatan dia, kita jaga keharmonian dia. Lepas tu kita ambil kat dia jizyah. Lepas tu Al-Makus. Al-Makus ni bermaksud pajak cukai yang diwajibkan bagi pihak perindustrian dan terdapat dua cara yang diterapkan dalam cukai ini. Pertama, cukai yang dipungut dari fustah dan lain-lainnya. Cara pertama dia, cukai dipungut daripada barang-barang. Dia ambil daripada barang-barang. Lepas tu, yang kedua adalah cukai yang diwajibkan kepada industri dan pedagang-pedagang yang berada di wilayah Mesir. Dia dua, satu kepada barang, yang kedua ni kepada industri-industri. Lepas tu yang ketiga, kemahiran yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Dia kalau sebuah dinasti, negara, politik apa kan, dia mesti ada kemahiran ilmu, kemahiran pengetahuan apa-apa. Dia mesti ada macam-macam pengetahuan kan untuk diorang kembangkan diorang punya pemerintahan ni kan. Pada dinasti ni,
ada seorang khalifah ni nama Al-Muiz telah membangun Universiti Al-Azhar. Dia membangun yang Khalifah Al-Muiz ni dia membangun Universiti Al-Azhar. Untuk jadikan tempat ilmu pengetahuan lah. Untuk dia bangunkan dia punya dinasti. Lepas tu pada dinasti ni juga ada seorang yang bernama Al-Aziz. Dia membina perpustakaan besar di dalam istana yang memiliki 1 juta buku dalam pelbagai ilmu. Nak kata nak bagi diorang punya dinasti ni bagus, diorang buat perpustakaan yang macam-macam buku ada. Semua tentang ilmu. Lepas tu orang seterusnya Yaqub Ibn Qils menjadikan Al-Azhar tu, Universiti Al-Azhar tu, universiti Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, ilmu akal dan ilmu umum yang lainnya. Untuk macam biasa, untuk diorang majukan diorang punya sistem dia tu, dinasti dia tu. Seperti saya cakap tadi, biasa kalau negara ni dia akan jadikan ilmu pengetahuan ni nombor 1. Yelah, kita tak ada pengetahuan macam ni nak majukan negara kita kan. Lepas tu yang seterusnya, hubungan dagang yang harmoni dengan dunia bukan Islam. Kalau kita nak jadi pedagang, kita mesti mengeratkan sejarah Islam kan. Sejarah Islam, sejarah Malaysia, tanah Melayu lah. Kalau kita perasan, semua macam-macam pedagang daripada luar negara datang. Pedagang yang Islam lah datang kan, yang daripada Arab, pedagang daripada Portugal, daripada Belanda, semua dia datang. Kita macam sambut kedatangan dia orang. Kita eratkan je hubungan kita dengan dia kan, supaya kita nak majukan ni. Kalau kita belajar sejarah tanah Melayu kan, kita tahu kan yang tanah Melayu ni tempat strategik kan. Lepas tu cara kita layan dia orang pun kita layan baik kan. Sebab tu lah orang pedagang datang kat tanah Melayu ni. Sebab tu lah boleh jadi tempat strategik. Jadi ekonomi maju. Seterusnya tak adalah seterusnya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih ahli panel yang kedua, itu Saudara Syahrul Aiman atas perkongsian berkaitan faktor-faktor kemajuan perekonomian bagi Daulah Fatimiyah. Okey, saya mendapat saya mendengar 4 faktor yang diceritakan oleh Saudara Syahrul Aiman, iaitu faktor yang pertama adalah berkaitan perpindahan pusat pemerintahan dari Tunisia ke Kairo. Sebabnya pertama mestilah strategik. Kita dapat lihat di Kairo tu lebih strategik berbanding berada di Tunisia. Dan faktor yang keduanya adalah sumber penggalian. Macam di Malaysia sendiri pun sumber penggalian juga merupakan salah satu penyumbang kepada ekonomi negara. Contoh pada zaman itu adalah pajak dan jawali atau jizyah. Okey, seterusnya yang ketiga adalah faktor yang ketiga adalah al-makus. Apa itu al-makus? Al-makus tu macam cukai. Syah Raiman dah mendengarkan. Dan seterusnya adalah kemahiran yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. So jadinya tanpa ilmu kita tidak akan ke mana-mana lah, sebegitulah. So faktor yang terakhir adalah hubungan dagangan yang harmoni dengan dunia bukan Islam. So kita dapat lihat kalau kita tak ada hubungan yang baik dengan suatu kerajaan tu, kita tidak akan maju. Contoh macam kita lihat sendiri sejarah di Asia Tenggara, contoh kerajaan Agaria dan Maritim, mereka saling bantu-bantu. So kerajaan Agaria tiada macam sumber laut, so mereka boleh menggunakan lokal. So itu merupakan menguntungkan kerajaan. Sebab itulah faktor-faktor perekonomian, kemajuan perekonomian yang saya dapat tadi. Okey, sebenarnya ahli panel yang terakhir itu Saudara Syahir Faiz. Okey, saya ingin beliau menceritakan apakah faktor-faktor kemunduran dinasti Fatimiyah ini.
Jadinya saya serahkan kepada sahabat saya, ahli panel yang terakhir, saudara Syai Faiz. Okay, Dipersilakan. Okay. Lagi Okay. 8 minit Terima kasih kepada saudara Fahmi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaifah bin Muhammad Azamkari. Nama Menteri 052260. Okay. Selepas kita dengar zaman kegemilangan ekonomi dinasti Fatimiyah, sekarang ni saya ingin memberitahu tentang kemunduran. Setiap yang gemilang tu ada juga tahun-tahun dia jatuh bila. Okay. Kemunduran ni kita dapat masukkan sebagai kelemahan daripada sektor ekonomi, pemerintahan, lepas tu cara-cara hidup dia. Okey, di sini saya ingin memberikan beberapa sebab kenapa zaman dinasti Fatimiyah ni mengalami kemunduran. Okey. Sebab utama dia adalah pada masa Khalifah Al-Adid. Lepas tu kemudian kerajaan dia tu pernah diserang oleh dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Secara umumnya lagu tu lah mula-mula. Okey, kita dengar daripada Syahrul Aiman cakap tadi ada 4 faktor. Okey. Ni saya nak bagi tahu pula 4 faktor yang sangat penting yang menyebabkan berlakunya kemunduran ekonomi pada masa dinasti Fatimiyah. Okey. Antara poin yang pertama adalah sifat kebencian. Okey. Sifat yang melampaui kalau kita benci melampaui batas ni akan menyebabkan kita ni jadi tak bagus lah. Contohnya dinasti Fatimiyah ni melampaui batas terhadap kaum masyarakat ahli sunni. Okey. Islam ni mengajar kita ni kalau kita tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebihan, lebih baik dia. Lepas tu nak lebih baik lagi sabar. Nak lebih baik lagi maafkan. Kalau nak lagu tu lah. Kalau kita tengok sini Islam ni macam apa, dia macam apa cakap, sebab kita ni tak boleh lah benci sangat kat orang tu. Jadi hidup jadi tak tenteram gitu. Okey. Khalifah Fatimiyah ni pernah menyekip 14 golongan yang akan membatas keputusan. Okey. Khalifah Aziz pernah menyuruh Perdana Menterinya untuk mengarang dan menyusun kitab-kitab yang mempunyai nilai yang besar dalam bidang fiqh Syiah dan pelajaran tua wajib untuk ulama fuqaha. Okey. Siapa-siapa nak jadi ahli ulama fuqaha tu kena ambil bidang fiqh Syiah. Kena tahulah bahagian-bahagian fiqh. Okey. Faktor yang seterusnya adalah kehidupan Khalifah Fatimiyah ni melampaui batas. Dari segi mereka ni hidup dalam mewah-mewah. Okey. Perkara ni apabila Khalifah hidup dalam mewah ni, rakyat dia jadi kan? Jadi macam tak puas hati sebab harta tu banyak disumberkan untuk keluarga-keluarga Khalifah, bukan untuk rakyat-rakyat. Antara dia nama-nama Khalifah Az-Zahir, gitu. Al-Mutasir, dan lain-lain lah. Kalau ayat sini memang tak ada lah masa. Mereka ni khalifah-khalifah tu telah tenggelam dalam kemewahan. Sebab mereka ni hidup dia tinggal dalam istana. Di mana? Di Kairo. Mereka ni macam apa, banyak disajikan dengan bab-bab dunia hingga mereka lupa tu kepada dunia yang kekal, dunia akhirat. Dah kita tengok zaman ni macam apa Abid Lee tu bagus lah. Dia macam apa, dia kaya tu tapi tak tergelar dalam dunia kemewahan. Lepas tu bagusnya. Tu panggil Khalifah. Khalifah tu orang Islam pada zaman ni. Okey, poin yang seterusnya ialah berlakunya perang salib. Tu macam apa faktor yang dominan
dia mempercepatkan kemunduran ekonomi dalam kehancuran dinasti Fatimiyah. Okey. Mereka ni lah, Abu Syuja Syawal bin Muhir terpaksa meminta bantuan daripada khalifah lain iaitu Nuraki Zanki. Mereka ni penguasa Syam untuk lawan tentera Salib. Berkat daripada bantuan tersebut, mereka menarik diri dari Mesir. Betul tanpa pendaraan negara tu banyak habis kepada perang Salib. Sebab itulah ekonomi negara dia tu mundur sebab banyak habis duit situ dalam perang Salib. Okey. Poin yang seterusnya sebabkan oleh politik keagamaan dalam Khalifah Fatimiyah. Okey. Selepasnya wafat Al-Hakim, beliau melahirkan para pemimpin yang macam sifat-sifat dia tu tak ada sangat untuk memimpin. Mereka ni macam agak lemah dalam pengurusan. Mereka ni umur saya ni paling tinggi 16. Paling rendah 4 tahun. Tengok umur tu memang tak padai lah untuk menggalah tugas sebagai pemimpin macam untuk pengurusan gitu dalam sebuah dinasti tu. Okey. Ni poin seterusnya poin ekonomi, iaitu bencana alam. Pada masa Khalifah Al-Hakim, sungai ni itu menjadi sumber pendapatan bagi sumber untuk kaum-kaum hok duduk dalam tepi-tepi sungai tu. Okey. Dalam Fatimiyah ni pernah dilanda banjir terus menerus. Betul mereka ni macam bijak juga terhadap ekonomi negara tu. Macam mereka ni macam mengalami banjir besar tu. Mereka menderita sebab kurang makanan. Betul harga barang tu stok berkali hak dulu-dulu tu menyebabkan harga tu meningkat, melambung tinggi. Apa barang sipir lama sebab ia rare jadi tinggi harga. Sebab lepas tu pula sebab barang tu susah nak dapat Okey. Seterusnya dah mereka ni berjaya jugalah menghasilkan biji ring sekata untuk mencegah harga selama krisis melanda. Macam mereka tu cipta biji ring untuk krisis makanan lah, untuk cukup makanan gitu. Setara itulah kemunduran dinasti Fatimiyah yang dapat saya terangkan sedikit. Kita kembali kepada moderator kita, Syahrul Fahmi. Terima kasih kepada saudara Syarif Faiz atas perkongsian yang sangat padat berkaitan kemunduran dinasti Fatimiyah. Okey, saya kat sini tadi Syarul Aiman menerangkan 4 poin. So Saudara Faiz menerangkan 5 poin iaitu berkaitan ekonomi, kemunduran perekonomian dinasti Fatimiyah. Okey, yang pertama yang Syarif Faiz buat adalah kebencian yang melampau dan batas terhadap diskriminasi terhadap masyarakat ahli sunni. Jadi sebabnya adalah perbezaan mazhab. Ini yang kedua adalah kehidupan khalifah yang melampaui batas. Itu adalah poin yang kedua. Orang atasan lebih bermewahan daripada orang bawahan. So, yang poin yang ketiga adalah perang salib. Ini merupakan punca yang paling besar dan paling cepat kehancuran dan mengakibatkan kehancuran dinasti Fatimiyah itu sendiri. Dan yang keempat adalah rapuhnya politik keagamaan Khalifah Fatimiyah. Jika pemimpinnya tidak bukan dia tak berilmu, tidak kuat, so tak akan lama lah suatu kerajaan itu. Dan yang faktor yang terakhir adalah bencana alam. So bencana alam ni berlaku dan sumber-sumber ekonomi mereka tidak dapat diproses dan terganggu. Itulah yang saya dapat daripada saudara Syarif Faiz. Okey, apa yang saya dapat simpulkan dekat sini adalah selepasnya kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermulalah era pemerintahan yang baru. Kita dapat kat situ selepasnya wafat Rasulullah, kerja dakwah Islam ni semakin meluas. Yang bermula daripada zaman
khalifah lagi. 4 orang itu zaman Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. Bermula dari situlah agama Islam kekal selepas kewafatan Rasulullah. Dan selepas zaman Khalifah Ar-Rashidin, bermulalah kerajaan-kerajaan yang baru, contohnya Umayyah, Utsmaniyah, Abbasiyah dan banyak lagi, dan juga tergolong Daulah Fatimiyah. Jika tiada kerajaan-kerajaan dan daulah-daulah ini, Islam tu akan hilang di mata dunia. Contohnya, apakah sumbangan yang ada pada dinasti Fatimiyah ini? Sumbangannya adalah, yang pertama saya dapat adalah Khalifah Al-Mu'iz telah membina Universiti Al-Azhar, iaitu universiti tertua. Dan universiti itu masih ada lagi sampai sekarang. So jika tiada universiti itu, Islam itu mungkin mungkin ulama-ulama tidak akan lahir. Lahir tapi tidak banyak. Tapi kita dapat di situ, bermula di situlah agama Islam itu masih kekal sehingga kini. Jadi pengorbanan mereka adalah juga jasanya. Jadinya kita sebagai umat Islam kini, kita haruslah memikir sendiri. Dan apakah sumbangan kita terhadap Islam ini? Itulah. Sebenarnya Daulah Fatimiyah ada sumbangan sendiri, Daulah Abbasiyah pun ada sumbangan sendiri. Jadi memang akan ada naik turun ni lah. Ada kadang masa kita di atas, kadang masa kita di bawah. Dan alhamdulillah yang kini Islam itu masih kekal dan dikenal seluruh dunia. Okey, saya rasa sampai di sini saja forum kami. Terima kasih kepada semua moderator yang memang sangat bijak dalam perkongsian ilmu berkaitan ni. Okey, InsyaAllah saya akan menjemput mereka lagi dalam forum lain. InsyaAllah lah kalau ada rezeki. Okey, kita tutup. Itu saja daripada kami. Kita tutup majlis kita dengan umul kita Al-Fatihah dan surah. Dan tasbih kafarah. Tasbih kafarah dan suratul As. Kafarah dan Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Sebelumlah nervous.